Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Jadi hari ini kita nak sambung PDPR sejarah tingkatan 4 kita pada bab 2. So kita lihat bab 2, kita akan imbas kembali bab 1. Kamu dah belajar tentang warisan negara bangsa, iaitu ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Melaka. Sebab apa buku teks ni dia ambil tentang Kerajaan Melaka? Sebab Kerajaan Melaka ialah satu buah kerajaan yang asas, yang paling lengkap, yang menjadi wakil kepada kerajaan-kerajaan alam Melayu yang lain. Okey. Jadi yang minggu lepas kita dah belajar tentang ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Melaka, iaitu mesti ada raja, mesti ada undang-undang, mesti ada wilayah pengaruh, mesti ada rakyat. Mesti ada 4 ciri baru dianggap negara bangsa. Okey, dan ini ialah Empire Melaka lah berbanding dengan Empire Sriwijaya. Ni contoh dia, kita lihat tu apa fungsi rakyat, fungsi undang-undang, apa maksud pengaruh, apa maksud lambang. Ni semua sistem pentadbiran semua kita dah tengok betul. Kita dah ada undang-undang Melaka ada 2, kamu dah tahu dah. Undang Melaka, undang laut, Kanun Melaka, dan juga peranan raja rakyat. Okey, jelas So hari ini kita lihat kepada bab 2, bab baru. Okey. Bab baru ni kita akan lambat sikit Okey, bab 2 ini kita akan lihat tajuk dia ialah ni. Ni. Bab 2 ni tentang perkembangan atau kebangkitan nasionalisme. Yang ni. Okey. Nasionalisme ni ialah pergabungan ideologi nasionalisme dibuat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalisme di Asia Tenggara. Sebelum tu kamu kena tahu dulu apa itu nasionalisme. Okey, jom kita lihat apa itu nasionalisme. Okay. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara, atau bahasa mudahnya kamu nak tahu maksud nasionalisme ni ialah cinta akan negara. Tu dia punya key point yang pertama. Yang kedua ialah untuk bebaskan negara daripada penjajah. Kita ulang sekali lagi nasionalisme ni ialah apa? Sifat cinta akan negara, bebaskan negara daripada penjajah. Okay. Jadi itu ialah maksud nasionalisme. Yang ni ni. Okey. Jadi itulah maksud nasionalisme. Satu, perasaan cinta akan negara untuk bebaskan negara daripada penjajahan atau penjajah. Itulah maksud dia bagi panjang ni kalau baca. Itu yang cikgu boleh ringkaskan. Okey. Jadi idea nasionalisme ni ialah tujuan nak bebaskan negara daripada penjajahan supaya kita merdeka, kita memerintah negara sendiri. Dan idea ni datang daripada negara barat lah. Okey. Ada banyak pendapat tokoh tentang nasionalisme ni. Kalau kamu dah download buku teks sejarah dalam 4 ni, kamu boleh baca sendiri. Ada Hans Kohn, macam-macam dia cakap. Profesor William R. Roth, ini kamu boleh baca sendiri lah. Kita tak payah kita go through saja. Tak payah kita deep dive sebab dia tak berapa penting sangat. Dr. On Jaafar dia cakap tentang nasionalisme, Dr. Burhanuddin Helmi, Dr. Arsun Taralingga, Profesor Dr. Zainal Abidin, Profesor Emeritus Tan Sri ni mendiang, beliau dah meninggal, Profesor Tan Sri Dr. Koh Kee Kim. Jadi bahasa mudahnya, daripada banyak-banyak pendapat tokoh ni tentang nasionalisme, apa yang kamu boleh simpulkan kat sini? Nasionalisme ialah tafsiran berdasarkan sejarah, corak perjuangan dan karisma pemimpin yang pendukung perjuangan. Nasionalisme berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara yang meneruskan keinginan memilih negara bangsa dan melahirkan identiti sendiri. Hal ini bermaksud nasionalisme ni ialah melahirkan perasaan kekitaan yang menggunakan persamaan kebudayaan dan pengalaman sejarah yang bertujuan membebaskan bangsa negara daripada penjajah. Ini sama je lah. Daripada banyak-banyak ni, cikgu baca ni, kamu boleh simpulkan 2 key point untuk nasionalisme. Cinta akan negara untuk bebas negara daripada penjajah. Okey, jelas Jadi, nasionalisme ni ialah cinta akan negara untuk bebaskan negara daripada penjajah. Itu dia punya ni lah. Nasionalisme ni untuk pengenalan. Jelas Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Ada soalan tak kelas? Untuk maksud nasionalisme. Ada soalan tak? Respon. Ada soalan tak?
Tak ada Untuk nasionalisme jelas kamu kena ingat 2 poin Jelas. saja. Nasionalisme tu ialah cinta akan negara untuk bebaskan negara daripada penjajah. 2. Yang pertama, cinta akan negara. Yang kedua, bebas negara daripada penjajah. Kamu ingat konsep dia ni, kamu dah boleh faham apa itu nasionalisme. Okay. Kenapa nak bebaskan negara daripada penjajah? Sebab negara kita telah dijajah oleh kuasa barat. Simple ni. Okay, so kita sambung untuk presentation seterusnya. Your entire screen. Alright. Kita klik ni. Kita klik screen and share. Alright. So, untuk seterusnya tadi, kamu dah tahu konsep nasionalisme. Ini. Kamu dah tahu tadi, nasionalisme ni, cinta akan negara ni, idea ni, konsep, macam saya cakap, fahaman ni berasal daripada barat. Maksudnya kat sini orang putih pun dia menentang kuasa, dia tak ada, di negara barat tiada lah yang menjajah mereka, tapi mereka menentang kuasa raja, mereka menentang kuasa pemimpin yang jahat. Jadi dekat barat ni ada 2 gerakan nasionalisme yang popular, iaitu bukan 2, 3, iaitu revolusi keagungan di England. Okay, yang pertama. Yang kedua, revolusi Amerika 1776. Kan? Yang ketiga, revolusi Perancis. Okay, sebelum kamu nak tahu apa itu revolusi, kamu dah tahu nasionalisme tu, dah tahu tadi kan, cinta akan negara, bebas negara daripada penjajah. Dan itu konsep untuk negara kita. Tapi konsep untuk nasionalisme di barat, dia nak mencapai kemerdekaan daripada pemimpin atau penjajahan. Macam untuk Amerika ada penjajah lah. Macam England tak ada lah. Okay, kita lihat yang pertama. Revolusi keagungan ataupun Glorious Revolution. Ni berlaku di Britain lah. Okay. Tapi kalau kamu sedia maklum, Britain ialah kuasa penjajah. Betul tak? Britain atau British ialah negara yang menjajah negara lain. Betul? Jadi, kamu kena terfikir, dia dah jajah orang lain, buat apa dia nak buat nasionalisme lagi? Bukan. Nasionalisme di Britain atau di England ni, dia menentang kuasa raja. Nampak revolusi ni tercetus kerana pemerintahan raja yang yang menentang parlimen. Parlimen ni maksudnya apa? Macam negara kita sekarang lah. Pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi ada 2 pemerintah. Yang pertama raja, ketua kerajaan. Ketua negara. Dan yang kedua adalah Perdana Menteri, ketua kerajaan. Setiap ketua ni ada kuasa masing-masing. Jadi sistem demokrasi ni dia buat 2 ketua supaya tidak ada pemimpin yang terlalu mempunyai kuasa yang kuat. Maksudnya tidak ada pemimpin yang gila kuasa. Sebab apa? Kalau ada satu pemimpin saja dia buat salah atau dia buat benda yang tak bagus, rasuah ke apa, tak ada pihak atau tak ada pemimpin lain yang boleh menegur dan menghukum dia. Itulah sistem demokrasi. Okay. Jadi di Britain ni, nasionalisme dia bukan menentang penjajah, tapi menentang raja. Okay. Jadi ahli parlimen dia ni, macam negara kita lah, ahli parlimen ni orang yang buat undang, yang wakil rakyat, dia menentang kuasa raja. Dan akhirnya, perjuangan atau gerakan nasionalisme di Britain ni berjaya. Sebab apa? Raja dia dah diserang oleh rakyat, raja dia lari lah, takut dah. Tak kena serang, takkan tinggal kan? Okay. Jadi revolusi ni, peristiwa ni dikenali sebagai revolusi keagungan kerana berlaku peralihan kuasa secara aman, tak ada pertumpahan darah. Okay. Dan lepas itu, bila raja ni dia fikir-fikir, rupanya tak boleh suka hati yang bagi arahan rakyat akan menentang. Jadi selepas peristiwa itu, semasa pemerintahan raja yang baru, William of Orange, dia suka bukan Orange juga ya, sistem raja berperlembagaan ni diperbaiki. Raja perlembagaan macam negara kita lah, parlimen ni. Macam parlimen ni ialah kuasa kerajaan, dan raja ni ialah kuasa negara. Sistem kuasa raja negara. Okay. Jadi itu ialah tentang revolusi keagungan di Britain, iaitu nasionalisme untuk menentang kuasa raja. Okay. Baik, yang kedua kita nak lihat kepada di Amerika, revolusi Amerika. Okay. Di Amerika ni, revolusi dia ialah menentang penjajahan British. Mana kamu nampak? Mereka ni dulu pun pernah menjajah British, tapi akhirnya sekarang kawan baik. Kawan rapat.
Okey, kenapa dia menentang British? Macam biasalah, nak merdeka. Mereka ni, rakyat Amerika nak memerintah negara mereka sendiri. Tak nak diperintah, tak nak dikuasai oleh negara lain. Okey, penentangan disebabkan tindakan British tidak melindungi hak mereka yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Biasalah, ini proses penentangan. Budak mereka menentang Akta Muka Cukai, kemudian dia pimpin tanah jaya merubah Kongres untuk mengisytiharkan Parlimen Britain. Okey. Dan kalau kamu lihat kepada nasionalisme di Amerika ni, mereka telah berjaya mendapatkan kemerdekaan daripada British. Sebab apa? Hanya British memberi kemerdekaan kepada mereka sebab mereka menentang. Jadi kat sini bolehlah kamu simpulkan revolusi Amerika atau nasionalisme di Amerika ialah untuk menentang penjajahan British dan mereka berjaya. Sebab apa mereka berjaya? Sebab mereka bersatu padu dan bekerjasama untuk menentang British. Jadi pengajaran yang ada kat sini, kita kenalah bersatu padu untuk mencapai sesuatu matlamat. Kalau kita pecah, kita tak berjaya lah. Okay? Baik. Nasionalisme yang ketiga ialah di Perancis. Dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Nama pun susah nak sebut. Orang Perancis kan. Okay. Nasionalisme di Perancis ni adalah idea untuk memperjuangkan kebebasan dan persamaan serta persaudaraan oleh golongan ni lah. Dia ni lah, kira dia ni ketuanya lah. Dia ni lah yang membangkitkan nasionalisme di Perancis. Okay. Dalam nasionalisme di Perancis, dia sama dengan Britain kat sini. Revolusi keagungan. Itu apa dia? Mereka berjuang menentang raja yang berkuasa mutlak. Itu sama siapa? Raja Louis yang bangsawan. Sebab apa? Semasa Perancis ni diperintah oleh sistem raja terlalu berkuasa. Okay, raja ni buat arahan esok semua kena bayar RM100 kepada cikgu. Cikgu bayar esok kena bayar cukai. Jadi bila raja ni terlalu berkuasa, rakyat memberontak lah, diberi tekanan. Kena bayar cukai, kena buat itu ini. Jadi revolusi Perancis atau nasionalisme di Perancis ni diperluaskan lah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya golongan revolusi menggempur penjara Bastille dan membebaskan tahanan politik dan menggulingkan orangnya. Sistem pemerintahan raja di Perancis diruntuhkan. Dan akhirnya Perancis ialah sebuah negara demokrasi. Kat sini beza sikit. Kalau kamu lihat tadi, di Britain, revolusi keagungan, raja di sistem raja tu masih ada lagi. Cuma dia buat raja pembelagaan ni. Maksudnya raja ada lagi. Dan inilah raja mengalah lah. Tapi dekat Perancis, sistem raja terus dimansuhkan. Menggulingkan raja. Dan di Perancis, mereka menggunakan sistem demokrasi. Jadi kat sini, daripada 3 nasionalisme ni, kamu boleh simpulkan nasionalisme di Britain dan Perancis ialah menentang kuasa raja. Cuma bezanya, di Britain, raja apa? Raja masih lagi berkuasa. Di Perancis, raja terus dimansuhkan. Dah tak ada raja dah kat Perancis. Tapi di Amerika, nasionalismenya ialah menentang penjajahan British. Jadi, kesimpulan daripada apa yang diterangkan ni, idea nasionalisme ni ialah satu usaha untuk memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan negara. Dan dia iktibar kita pentingnya untuk mengekalkan kemerdekaan. Okey, setakat ni ada soalan tak? Yang respon. Ada soalan tak untuk konsep nasionalisme ni? Pavin, apa dia? Tak ada cikgu, tak ada. Okey, Insyirah ada soalan? Insyirah? Tak ada cikgu. Okey, ni. Tak ada cikgu. Siapa ni? Saswini. Tak ada Jessica? Umi? Tak ada cikgu. Sakina, Ashwin, Tanjung, Anisha. Okay, Tak ada cikgu. Alright, okay, terima kasih kerana masih lagi ikut. So kita sambung present now. Okay, kita nak lihat dia punya ni, video sikit boleh kan? Kita nak lihat idea nasionalisme ni. Kita ada video ni risau. Idea nasionalisme ni. Okay, cuba lihat video ni Okay, ada kaitan tak? Mesti kita tengok dulu. Okay.
Kesedaran nasionalisme di tanah Melayu mula tercetus apabila muncul gerakan orang Melayu menentang campur tangan British. Pada peringkat awal, yang ini macam target A1 video ni sebenarnya. Lebih ni, sebab kita baru nak masuk. Kita baru masuk nasionalisme di negara negara ni. Aku dah depan lagi. Terus. Ni barulah masuk negara kita. Jauh lagi. Okey. So, untuk tajuk ini, kita cek tak video lagi tentang nasionalisme. Ni, kita tengok dulu. Sekejap kesedaran nasionalisme di negara kita dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesedaran nasionalisme ini terus berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan penjajahan British. Kesedaran nasionalisme negara telah wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh negara seperti pemerintah atau sultan, pemimpin tempatan, tokoh agama, tokoh karyawan dan golongan berpendidikan. Kesedaran nasionalisme oleh golongan pemerintah dilihat pada dua situasi. Kesedaran nasionalisme ini terus pemikiran dan tindakan tokoh negara seperti pemerintah atau sultan. Kelas, boleh respon sikit. Yo. Respon buka mic. Hello. Hello. Hello, buka mic. Respon. Hello. Okey, tadi cikgu dapat panggilan. Ada pegawai GPN datang. Itu pengetua sekolah kita tu, Cikgu Haji Sarudin tu. Dia nak jumpa cikgu. Okey. Jadi sementara dia nak jumpa cikgu tu, video yang cikgu tunjuk ni nampak tak? Gambar dia nampak, suara dia dengar. Nampak. Nampak Okey. Cikgu buka video Boleh lah. tu. Boleh lah. Video ni buka dulu 2 minit je. Nanti kamu tulis apa yang dia isi penting ada dalam video ni. Nanti kalau cikgu lepas habis jumpa pegawai GPN tu, cikgu datang balik. Boleh Boleh Baik, cikgu. Boleh. Okey, cikgu. Baik, cikgu. Boleh. Boleh. Okey, cikgu present now. Jangan live group, jangan live meeting dulu belum habis lagi ni. Sekejap je. Okay. Okey, dengar dulu cikgu datang je. Kesedaran nasionalisme di negara kita dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesedaran nasionalisme ini terus berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan penjajahan British. Kesedaran nasionalisme negara telah wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh negara seperti pemerintah atau sultan, pemimpin tempatan, tokoh agama, tokoh karyawan dan golongan berpendidikan. Kesedaran nasionalisme oleh golongan pemerintah dilihat pada dua situasi, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka dan perjuangan Sultan Kedah. Usaha perjuangan bangsa daripada ancaman luar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dilihat pada usaha Sultan Mahmud Shah. Baginda tidak berputus asa menyerang Portugis untuk mendapatkan kembali Melaka walaupun serangan baginda menemui kegagalan. Manakala di Kedah pula, memperlihatkan perjuangan penentangan terhadap ancaman luar oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah terhadap Syarikat Hindia Timur Inggeris HHTI. Perjuangan baginda adalah untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang dan perjuangan ini merupakan perjuangan terawal dalam menentang British di Kedah. Tokoh pemimpin tempatan juga berperanan dan bersungguh-sungguh menentang penjajah. Perjuangan mereka bersifat setempat namun masih memperjuangkan kebebasan dari ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Ini telah menimbulkan kesedaran awal masyarakat. Namun, tindak balas penjajah yang keras memaksa masyarakat kita bergerak secara sederhana. Selain itu, tokoh agama juga memainkan peranan dalam kesedaran nasionalisme negara. Perjuangan golongan ini dibawa oleh gerakan Islah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan Syed Syekh Al-Hadi. Kesedaran ini diteruskan oleh tokoh karyawan seperti Zainal Abidin Ahmad, Za'aba, Abdul Rahim Kajai, Muhammad Rakawi Yusof dan beberapa orang tokoh lagi. Golongan ini menyampaikan kesedaran melalui penulisan kreatif dan akhbar. Seterusnya, perjuangan kesedaran nasionalisme melalui pertubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu.
Antara tokoh terlibat adalah Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostemam dan Burhanuddin Al-Helmi. Golongan ini memperjuangkan kesedaran masyarakat walaupun menghadapi pelbagai ancaman seperti keuangan dan halangan undang-undang. British Military Administration (BMA) merupakan pentadbiran tentera British yang bermula pada 12 September. Okey, minta maaf. Kita dah sampai dah ulang balik. Video lain dah. Jadi kita lihat yang ini tadi Kemunculan nasionalisme pada Kesedaran nasionalisme di negara kita dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesedaran nasionalisme ini terus berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan penjajahan British. Okey, okey. Belum respon? Dah okey kamu? Okey tak? Hello? Kat mic. Okey, cikgu. Okey. Okey, cikgu. Kita sekejap je. Okey. Jadi kalau kamu lihat video ni tadi, dah apa yang dia dalam skrin ni, dia cakap, nasionalisme ni ingat balik, cinta akan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, bebaskan negara daripada penjajahan. Okey, itu konsep dia, 2 key point yang kau ingat. Okey. Jadi kalau dilihat daripada video yang ni, dia cakap apa, nasionalisme ni bermula dari zaman Melayu, kerajaan Melaka lagi. Sebab apa? Berlaku nasionalisme sebab ada ancaman Siam, maksudnya adanya kerajaan negeri Thailand, Siam ni nak menjajah Melaka. Jadi Melaka kena lawan lah. Itulah bermulanya konsep nasionalisme. Okay, next. Kesedaran nasionalisme negara telah wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh negara seperti pemerintah atau sultan, pemimpin tempatan, tokoh agama, tokoh karyawan dan golongan. Jadi nasionalisme di negara kita ni atau kesedaran untuk bebaskan negara daripada penjajah ni bermula daripada mana? Dibuat oleh siapa? Oleh 5 orang ni. Yang pertama Sultan yang saya cakap, negara Siam nak menjajah negara kita, jadi kita kena berjuang menentang penjajahan negara Siam. Kita kena pertahankan negara kita. Jadi itulah dipanggil nasionalisme. Okay? Dan ada juga usaha daripada pemimpin tempatan. Okey, semua rakyat-rakyat kita kena bersatu, berpegang tombak, ambil keris, ambil parang. Kita kena menentang tentera Siam. Jadi itulah usaha pemimpin tempatan. Tokoh agama pula pun ada peranan dia. Ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 ni ialah tokoh-tokoh atau orang-orang yang berperanan untuk menyedarkan pentingnya nasionalisme tu. Tokoh agama ni apa pula dia punya peranan dia? Tokoh agama ni dia cakap, kalau segi agama lah, macam orang Melayu, orang Islam ni, agama kita kena mempertahankan negara kita, itulah wajib. Sebab apa? Kalau kita tak pertahankan negara kita mungkin akan dijajah, kita mungkin akan ditindas, kita mungkin akan dipaksa buat perkara-perkara buruk. Itu dari segi ni lah tokoh agama punya peranan dia. Okay, yang keempat ialah tokoh karyawan atau wartawan ni zaman sekarang lah. Okay. Tokoh karyawan ni maksudnya orang-orang yang bijak pandai. Tu zaman dulu lah, orang-orang yang mahir, orang yang pakar tentang ilmu, orang yang mahir tentang perniagaan. Okay. Dan yang kelima adalah golongan pendidikan. Golongan pendidikan ni macam negara kita sekarang ni, ia golongan apa? Golongan macam cikgu, doktor, jurutera, maksudnya golongan-golongan profesional. Jadi mereka ni lah yang pihak-pihak yang telah berperanan untuk menyedarkan kepada siapa? Kepada rakyat atau kepada kamu semua ni, supaya kita kena jaga keselamatan dan kedaulatan kita daripada dijajah oleh kuasa asing. Jadi itulah dia punya peranan ni. Okey, kita sambung. Berpendidikan. Kesedaran nasionalisme oleh golongan pemerintah dilihat pada 2 situasi, iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka dan perjuangan Sultan Kedah. Usaha perjuangan bangsa daripada ancaman luar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dilihat pada usaha Sultan Mahmud Shah. Baginda tidak Okey. Jadi ini ialah nasionalisme yang pertama semasa zaman Melaka. Kamu ingat zaman Melaka telah dijajah oleh Portugis pada 1511. Okay, jadi bila dah dijajah ni, masa tu Sultan ni Sultan Mahmud terpaksa berundur lah.
Terpaksa back off. Back off. Sebab apa? Sebab dah kalah. Tapi walaupun dah kalah, Sultan ni tak pernah dia berputus asa. Dia akan serang Melaka sebanyak 3 kali untuk mendapatkan Melaka. Jadi ini ialah satu usaha nasionalisme lah. Okey. Okay, baik, sambung. Putus asa menyerang Portugis untuk mendapatkan kembali Melaka walaupun serangan baginda menemui kegagalan. Manakala di Kedah pula memperlihatkan perjuangan penentangan terhadap ancaman luar oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah terhadap Syarikat Hindia Timur Inggeris HHTI. Okey, yang ini kamu dah belajar masa tingkatan 3 tentang pembentukan negeri Selat. Macam mana negeri Selat itu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura diambil oleh British melalui pelbagai cara kaedah kan, melalui perjanjian, melalui ugutan, melalui paksaan, melalui tipu muslihat. Jadi kat sini Sultan Kedah ni telah cuba mengatasi tipu muslihat daripada Francis Light untuk mendapatkan Pulau Pinang, tetapi tindakan Sultan ni gagal dan akhirnya British dapat juga Pulau Pinang. Jadi sebab itu kita kena belajar sebenarnya sejarah ni supaya kita tak mengulang kesilapan pemimpin-pemimpin dahulu. Boleh kita sambung. Perjuangan baginda adalah untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang dan perjuangan ini merupakan perjuangan terawal dalam menentang British di Kedah. Tokoh pemimpin tempatan juga berperanan dan bersungguh-sungguh menentang penjajah. Okey, ini ialah tokoh pemimpin tempatan. Ini kamu yang kita dah belajar masa PDPR tu lah masa kita tak dapat PDPC semuka sebabkan masalah pandemik COVID. Okey, ini ialah beberapa orang tokoh pemimpin yang menentang penjajah British. Tun Said ni di Naning. Okey, dia menentang British sebab kena bayar cukai. Datuk Maharaja Lela ni di Perak. Dia membunuh pegawai British. Sebab apa dia bunuh? Sebab pegawai British di Perak ni telah menghalang daripada pemimpin atau pembesar Melayu ni mengutip cukai. Dan dia mencampur pemimpin British masa tu, dia campur tangan dalam adat tempatan, iaitu apa? Tak boleh berdiri hamba. Dia cakap, orang putih cakap tak boleh ada hamba, kita semua rakyat. Okey, dari segi zaman sekarang konsep tu betul, tapi zaman tu itu zaman dulu konsep tu adalah budaya. Itulah satu cara hidup orang Melayu dulu. Okey, tu Datuk Bahman sama menentang cukai, rentap ni menentang penguasaan oleh James Brooke, Mat Saleh ni menentang oleh SBUB, Tok Janggut ni menentang British. Okey, jadi mereka ni semuanya menjadi, senang cakap bahasa mudahnya, semua pemimpin ni menjadi inspirasi kepada kita rakyat biasa ni. Kita kena berjuang menentang penjajah. Kalau tak ada mereka ni, kita tak dapat apa yang kita capai. Kamu tak boleh ada handphone, cikgu tak boleh ada laptop, tak boleh ada kereta. Okay, jelas Okey, sambung. Perjuangan mereka bersifat setempat namun masih memperjuangkan kebebasan dari ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Ini telah menimbulkan kesedaran awal masyarakat. Namun, tindak balas penjajah yang keras memaksa masyarakat kita bergerak secara sederhana. Selain itu, tokoh agama juga memainkan peranan dalam kesedaran nasionalisme negara. Perjuangan golongan ini dibawa oleh gerakan Islah yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha. Okey, jadi selain daripada Sultan, daripada pembesar, terdapat juga tokoh agama yang memperjuangkan nasionalisme, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Taha dan Syekh Al-Hadi. Okey, kalau ini semua kita dah belajar masa PDPC dan masa PDPR tu lah, masa COVID tu, masa tahun lepas. Okay, jadi ini cikgu nak highlight sikit. Mereka ni semua sebenarnya orang Melayu, tapi dia nama dia Arab sikit. Sebab apa? Mereka ni belajar di negeri atau di negara Arab lah, di Asia Barat. Okey, di Mekah, di Mesir. Jadi bila dia balik, dia tengok kat sana agama Islam tu dipraktikkan secara total. Misalnya dari segi amalan agama, dari segi politik, dari segi pentadbiran, dari segi ekonomi, semuanya amalan agama Islam tu dipraktikkan, dilaksanakan. Jadi apa kesannya di sana? Kesannya negara Arab masa tu dan negara Mesir tu sangat maju, sangat hebat, tak dijajah oleh penjajah. Jadi bila mereka belajar kat sana kan, jadi bila mereka balik ke sini, mereka nak praktik, mereka nak aplikasikan apa yang berlaku di sana supaya
negara kita pun buat. Tujuannya tak lain tak bukan, satu tujuan yang baik supaya negara kita bebas daripada penjajah. Okey, jelas Okey, seterusnya. Dan Syed Sheikh Al-Hadi. Kesedaran ini diteruskan oleh tokoh karyawan seperti Zainal Abidin Ahmad, Za'aba, Abdul Rahim Kajai, Muhammad. Okey, seterusnya peranan yang seterusnya di nasionalisme negara kita dimainkan atau dibuat oleh tokoh karyawan. Karyawannya ni ialah penulis buku, penulis majalah, dan novel. Kenapa zaman dulu guna mereka ni mempunyai peranan untuk menyebarkan fahaman nasionalisme? Sebab dulu tak ada handphone. Dulu tak ada WhatsApp, tak ada WeChat, Twitter, Facebook. Jadi dulu macam mana nak sebarkan maklumat? Macam mana nak sebarkan fahaman nasionalisme ni? Mereka ni lah dia tulis dekat buku, dekat surat khabar, dekat majalah. Jadi mereka ni juga berperanan untuk menyebarkan fahaman nasionalisme di negara kita. Boleh sambung. Rakawi Yusof dan beberapa orang tokoh lagi. Golongan ini menyampaikan kesedaran melalui penulisan kreatif dan akhbar. Seterusnya, perjuangan kesedaran nasionalisme melalui pertubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Antara tokoh terlibat adalah Ibrahim Haji Yaakob, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Bostemam dan Burhanuddin Al-Hadi. Okey, jadi tokoh yang berperanan untuk menyebarkan fahaman nasionalisme negara kita ialah golongan yang ada ilmu lah, pendidikan. Macam zaman dulu ni ialah ni 4 orang ni. Mereka ni semua ni dapat pendidikan di negara barat. Iaitu Ibrahim Yaakob. Jadi bila mereka belajar di sana, dia tengok orang putih ni jahat. Dekat negara dia perintah dengan baik, dekat negara kita dia perintah tak betul. Jadi bila dia balik ke negara kita, mereka sebarkan, dia beritahu, korang semua kita kena menentang British. Sebab apa? Dekat negara mereka dia perintah betul-betul, dekat negara kita dia perintah main-main je. Dia ambil hasil bumi kita. Jadi itulah 5 peranan pihak atau 5 tokoh yang telah berperanan untuk menyebarkan atau menyedarkan masyarakat kita kepentingan nasionalisme, iaitu sultan, pemimpin tempatan, tokoh agama, wartawan tadi dan juga orang yang berpendidikan Inggeris atau barat. Okey, sambung. Ilmi. Golongan ini memperjuangkan kesedaran masyarakat walaupun menghadapi pelbagai ancaman seperti keuangan dan halangan undang-undang. Okey, jadi dah habis videonya. Baik, ada soalan tak setakat ni? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada Okey. Betul tak ada Mana ni? Okey, tak ada setakat ni. Jelas tak dari segi 5 peranan tokoh tentang cara-cara penyebaran nasionalisme? Okey, kita mula pada ni. Parvin tak ada. Syafuddin, ada soalan tak? Syafuddin. Oi, buka mic. Tak ada ke? Tak ada Faham Kau faham je. Anisha, Inshira, Ashwin, lagi Rishika, Ani, Tan Yu Hang, Wong Li Eun, Sakina, Iqmal. Ada soalan tak? Jelas ke? Cikgu faham. Jelas itu. Dah okey. Baik, jadi kalau kamu lihat kepada ni buku teks, siapa yang buku teks digital boleh tengok lah atau kamu tengok pada skrin cikgu ni je lah. Sekejap kita share screen. Okay, kalau kamu lihat daripada buku teks ni, sebenarnya kamu kena belajar banyak lagi tentang nasionalisme di Thailand, di Indonesia, di Vietnam, di Filipina, di gerakan Usmania, di China, di India. Okay. Sebenarnya yang ini kamu kena belajar juga. Cuma cikgu fokus terus kepada mana tadi? Nasionalisme di negara kita supaya kamu faham dulu apa itu konsep nasionalisme. Okey. Ni tadi itulah. Okey, dari zaman Melaka, tentang Siam, atau peranan-peranan tokoh yang menyedarkan nasionalisme. Okey, bila cetak ni semua kita akan lihat ni. Yang tadi video tu ada ringkasan kepada gerakan nasionalisme di negara kita. Tak ada soalan So, kalau tak ada soalan, tapi untuk tajuk yang ni kita kena belajar jugalah, tapi kita akan go through saja. Okay. So, tadi kamu dah lihat yang pertama, nasionalisme di negara
Eropah, iaitu di British, di Perancis, di Amerika. Dia dua je nasionalisme ni. Okey. Nasionalisme ni dua sama ada. Yang pertama menentang penjajah, yang kedua menentang penguasaan raja. Okey, kita lihat nasionalisme di India pula. Okay, nasionalisme di India dipanggil sebagai Dahagi India. Dia tentang dia punya penentangan dia tentang atau topik atau isu dia ialah sosio agama. Sebab apa? Dekat India ni perkembangan pendidikan barat membawa kepada kemunculan golongan intelektual yang memulakan gerakan nasionalisme lebih tersusun. Okay, dekat India ni perjuangan nasionalisme dia ialah menentang penjajah iaitu British. Iaitu British. Apa British buat? Okay, dekat sini muncul gerakan bersifat keras oleh golongan radikal. Okay. Golongan ni dia maksudnya mereka menentang secara kasar lah. Maksudnya dengan buat demonstrasi, buat mogok. Tujuannya tak lain tak bukan untuk supaya British memerdekakan negara India. Okay, dan akhirnya segala usaha mereka ni berjaya dan akhirnya India dapat kemerdekaan daripada British pada 15 Ogos 1947. Itulah. Ini ringkasan daripada tajuk yang ada buku teks ni. Cikgu ringkaskan. Cikgu baca satu kamu pening kan. Okey, seterusnya kamu lihat nasionalisme di China. Tadi di India, nasionalisme menentang penjajahan. Okey, sama. Okey, dekat China pun sama juga. Nasionalisme dia ialah menentang penjajah. Okey. Nasionalisme di China bermula penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu. Okey. Tokoh ini dekat India tadi nasionalisme menentang penjajah saja. Dekat China ada dua, menentang penjajah barat ni, kuasa menentang ancaman kuasa asing dan menentang kuasa raja. Dekat China ni raja dia bukan terlalu berkuasa tapi raja dia terlalu lemah. Maksud lemah ni apa? Rajanya, sistem beraja di China ni ada masalah rasuah, tidak memerintah betul. Jadi rakyat dia ni rasa kau ni macam mana jadi ketua? Memerintah negara tak betul. Negara ada penjajah. Jadi apa dia buat? Dia ada seorang tokoh yang telah bangkit iaitu nama dia Dr. Sun Yat-sen. Okey. Dr. Sun Yat-sen ni telah memperjuangkan nasionalisme kepada rakyat Cina supaya kita kena bangkit, kita kena hapuskan sistem beraja yang lemah ni dan kita kena hapuskan kuasa asing. Dan akhirnya revolusi dia ni berjaya. Revolusi Cina ni berjaya pada 19 dan China bebas daripada penjajah dan juga sistem beraja. Jadi nampak kat sini. Kat sini lah maksudnya China ni dia lain sikit daripada India. India tadi menentang penjajah kan, tak ada raja kan. Tapi China ni menentang kelemahan sistem raja dan juga penjajah. Okay, boleh Okay, seterusnya ialah nasionalisme di Empire Uthmaniyah. Ini kerajaan Islam di Mesir. Okay, nasionalisme ni Empire atau nasionalisme di Mesir ni dia tak ada menentang penjajah, dia tak ada menentang sistem beraja. Tapi dia nak membangkitkan kesedaran supaya mementingkan agama Islam dalam kehidupan masyarakat. Ni. Itu apa? Kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam. Atau bahasa mudahnya gerakan ni dipanggil gerakan Islah. Islah ni maksudnya apa tadi? Cikgu ulang balik. Satu gerakan untuk mengaplikasikan ilmu Islam dalam semua aspek kehidupan. Dari segi pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial. Itu dia. Itu dia punya ringkasan dia. Sebab apa? Dekat sini orang Islam di Mesir nampak bila Empire Uthmani memerintah terdapat pertembungan budaya orang Barat dengan orang Islam. Jadi mereka takut orang Islam ni akan terpengaruh dengan budaya Barat. Kamu tahu kan budaya Barat kan? Kalau pergi mesyuarat ke, pergi ngeteh ke apa, ada minum arak, ada cenderungan kepada perempuan apa semua. Maksudnya itu ialah satu amalan yang tidak baik lah dari segi Islam. Jadi gerakan Islam ini telah diperjuangkan supaya orang Islam kekal mengaplikasikan ilmu Islam dalam kehidupan. Itulah dia gerakan Islam ni. Okey. Kita boleh baca sendiri lah untuk menjaga Islam, penyatuan persaudaraan kuasa barat. Okey, Empire Uthmani fatwa umat Islam menentang penjajah. Okey.
Itu dalam ajaran gerakan Islam ni, orang Islam kena pegang kepada Al-Quran dan hadis supaya inilah negara kita, kehidupan sempurna ni segi orang Melayu Islam dia jelas Okey. Seterusnya ialah nasionalisme di Jepun. Okey, nasionalisme di Jepun ni kalau kamu lihat ia ialah digerakkan oleh raja, sistem beraja sendiri yang gerakkan. Ni berbeza. Nampak Setiap nasionalisme di setiap negara di dunia berbeza-beza. Ada yang sama, ada yang berbeza sikit. Tapi di Jepun ni, nasionalisme dia ialah membangkitkan kesedaran kepada rakyat supaya kita kena majukan diri, supaya kita lebih hebat daripada negara lain. Siapa yang membangkitkan atau siapakah dia punya tokoh dia? Sistem raja raja sendiri yang bangkitkan, iaitu Maharaja Meiji. Ini yang kamu nak tahu masa zaman Maharaja Meiji ni lah. Jepun dari kuasa kuat masa kamu belajar bab tingkatan 3 tu kan. Perang penjajahan Jepun tu kan. Jadi dekat Maharaja Meiji ni dia telah membuat satu konsep. Kalau negara kita konsep satu Malaysia, konsep apa lagi, Malaysia satu Malaysia, konsep negaraku. Dekat Jepun ni Maharaja Meiji dia bangkitkan konsep Bushido. Apa tu Bushido? Bushido ni kalau kamu tengok dekat anak keluang tu ada siapa yang lawak tu, Syarul Shiro tu, dia ada buat satu syarikat production nama Bushido. Bushido ni maksudnya ialah prinsip yang sangat Bushido ni. Sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita. Atau bahasa mudahnya Bushido ni ialah berusaha untuk mencapai matlamat. Simple. Okey, jadi dekat nasionalisme di Jepun ni, Maharaja atau Raja Jepun sendiri yang melancarkan gerakan ini supaya rakyat dia semua berusaha untuk mencapai kemajuan. Okey. Jadi itu ialah ringkasan kepada gerakan nasionalisme yang ada di setiap negara Asia. Okey, buka mic, ada respon, ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Kita tamatkan sekejap lagi ni. Nishika, Anisha, Safidin, Cira, ada soalan? Buka mic. Baik guys. Tan? Tak ada. Cikgu, faham. Faham Jelas Sakinah? Jelas cikgu. Wong Lien? Saifuddin? Okey. Tak ada Okey, kalau jelas. Okey, kalau kita lihat kepada ni Bushido ni seterusnya dia sambung kepada nasionalisme di Filipina dan juga di Burma, di Vietnam, di Indonesia, okey, di Thailand. Okey, kita habiskan ni baru kita tamatkan video kita Okey, jadi seterusnya kita tengok ada video tak nasionalisme ni. Perkembangan nasionalisme. Ada video cantik. Kita boleh inilah lebih jelas Nasionalisme bukan Okey, terbaik ada video. So, kita buka present now. Your entire screen. Ini and share. Alright. Nasionalisme bukan sahaja berlaku di Barat, tetapi juga di negara Asia. Adakah anda tahu bagaimana perkembangan nasionalisme di Asia tercetus dan negara manakah yang terlibat? Perkembangan nasionalisme di Asia merupakan kesinambungan idea nasionalisme di Barat akibat pertembungan yang berlaku dengan bangsa Eropah. Idea nasionalisme ini tersebar ke negara India, China, Jepun, Mesir dan Empire. Okey, ni kalau kamu lihat gambar ni, cikgu stopkan je kan. Jadi yang memula nasionalisme ni bermula di Britain. Tu, revolusi keagungan. Tu Perancis. Britain menentang kuasa raja tapi rajanya dikekalkan. Perancis pula menentang kuasa raja tapi rajanya dimansurkan, tak ada raja terus. Mereka tadi menentang penjajahan Britain dan mereka merdeka lah. Dan idea penentangan ni atau idea untuk bebaskan negara daripada pemerintah, daripada penjajah ni telah tersebar ke China, pergi ke Jepun, pergi ke India, pergi ke Mesir. Boleh Okay, Uthmaniyah. Mari saya terangkan dengan lebih lanjut. Pertama, nasionalisme di India. Gerakan nasionalisme di negara ini bermula dengan dahagi India 1857 iaitu pemberontakan oleh askar upahan British berbangsa India yang dikenali sebagai Sepoy.
Okey, jadi yang ni tadi tu lah, nasionalisme di India ialah menentang penjajah British. Sebab siapa yang jajah India? British. Dan orang yang paling banyak menentang golongan ni ialah golongan askar upahan. Okey, kita sambung. Pada peringkat awal, isu sosio-agama diberi perhatian. Pertubuhan Brahmo Samaj dan Arya Samaj telah menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Jadi, kalau kamu perasan nasionalisme ni tujuan dia tak lain tak bukan bebaskan negara daripada penjajah. Tapi mereka kena bangkitkan isu. Isu apa? Isu identiti sesuatu negara. Supaya apa? Supaya masyarakat satu negara tu akan bersatu padu, bekerjasama dan akan bersama-sama menentang penjajah. Jadi kalau kat India ni, dia gunakan isu sosio-agama lah. Isu dia tentang orang India ni sentiasa ditindas oleh orang British, jadi mereka ataupun pertubuhan cakap kita kena menentang, takkan sampai bila kita nak kena jajah British, takkan sampai kita mati, anak kita mati, cucu kita nanti pun masih dijajah lagi. Jadi itu dia punya intipati dia. Kita sambung. Kemudian, pada penghujung abad ke-19, muncul golongan intelektual. Golongan ini menubuhkan Kongres Kebangsaan India, INC, dan Liga Muslim bagi menyuarakan pandangan. Ni macam tadi lah sebenarnya. Tokoh ataupun peranan pemimpin ataupun peranan orang yang berpendidikan sangat bagus. Sebab tu bila kat sekolah kamu perasan, cikgu suruh kamu belajar betul-betul. Sebab kamu ni ialah golongan-golongan pemikir, golongan profesional yang akan membantu mentadbir dan memajukan negara. Sebab apa? Dalam sesuatu negara tu, kalau golongan profesional, golongan bijak pandai ni ramai, maka ekonomi dan sosial serta politik satu negara tu akan jadi kuat. So, bayangkan negara Malaysia, orang cikgu tak ada, doktor tak ada, jutera tak ada, yang banyak orang miskin. Bukan kita nak hina orang miskin. Yang banyak orang miskin yang tak ada ilmu, yang belajar tak tinggi. Jadi bila mereka ilmu tak banyak, tak tinggi, dia tak boleh buat kilang-kilang baru, tak boleh buat mesin-mesin robot-robot yang baru. Mereka tak boleh jadi pemerintah, tak boleh jadi ketua. Akhirnya kesan besar dia, negara tu akan lemah. Sebab apa? Tak ada orang yang bijak pandai. Itu dia punya signifikan dia. Okey, jelas Kita sambung. Pada awal abad ke-20 pula, muncul gerakan nasionalis yang lebih radikal diketuai oleh Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal. Mereka menggerakkan semangat penentangan secara militan terhadap British. Okay, dekat India ni, bila dia buat penentangan secara, kami tak sokong nak ni kan. British cakap apa? British sambil minum cappuccino, sambil minum kopi. You shut up lah, do your work lah. Maksudnya apa? Maksudnya British dia tak layan. Jadi orang India marah lah. Ni bila dia menentang secara sederhana, orang India marah. Sebab apa marah? Sebab tak ada British nak layan. Dia menentang secara radikal. Radikal ni maksudnya dengan berperang lah. Jadi dekat India ni dia berperang dengan British. Dia melawan dengan senjata. Okey, sambung. Selepas Perang Dunia Pertama, INC menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan ini diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha sebagai pegangan gerakan nasionalisme. Dan kalau untuk negara India ni, bila sebut kemerdekaan, nama yang terkenal ialah Mahatma Gandhi. Dia ni sangat berdedikasi, dia sanggup berkorban apa sahaja semata-mata untuk India ni merdeka daripada British. Dan akhirnya usaha dia berjaya. Okey, seterusnya. Satyagraha adalah konsep asas perjuangan tanpa keganasan. Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian India, iaitu India dan Pakistan. Hasilnya, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka pada 14 Ogos 1947, manakala India mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos 1947. Jadi, kesan daripada penentangan Mahatma Gandhi ni dan juga Persatuan INC dan Persatuan Liga Muslim, mereka ni akhirnya mendapat kemerdekaan. Itulah. Jadi, inilah dia punya carta alil atau kronologi dia macam mana India merdeka. Dan India ni semasa sebelum dia merdeka, dia terbagi Pakistan dan India. Maksudnya dia kawasan yang besar. Tapi bila dia dah merdeka ni, dia bagikan dua. Sebab apa?
dekat negara India ni atau dan Pakistan ni terdapat sebagian besar orang Muslim ni, orang Islam dia tinggal di Pakistan, yang orang India agama Hindu tinggal di India. Dia bagi dua Okey. 47. Seterusnya, kita menjelajah ke China. Nasionalisme di China bertujuan untuk mengukuhkan peradaban dalam kalangan orang China daripada ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Nasionalisme di China bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu yang dianggap sebagai orang luar dan hilang mandat. Okey, di China ni kita ulang balik kan, tadi dah terangkan. Nasionalisme di China ni menentang penjajah barat dan juga menentang kelemahan sistem raja. Kalau yang sebelum ni kamu lihat dekat negara di barat, iaitu di Britain, raja dia terlalu berkuasa. Tapi yang ini rajanya lemah. Misalnya cakap, kau ni macam mana je ketua ni? Buat ni tak betul, ni tak betul. Kan macam ketua. Jadi orang Cina semarah. Dia nak mansuhkan sistem beraja di China ni. Sebab dia lemah. Selain itu, turut berpunca daripada hilangnya kepercayaan masyarakat akibat kegagalan menghalang kemasukan pengaruh barat. Gerakan nasionalisme seterusnya adalah bersifat anti-barat. Dr. Sun Yat-sen mengemukakan 3 prinsip rakyat sebagai ideologi perjuangan. Prinsip tersebut adalah NDK, iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Prinsip ini menjadi asas gerakan revolusi Cina sehingga muncul pemerintahan republik di China. Nasionalisme turut berlaku di Empayar Osmaniyah dan Mesir. Tujuannya untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam dari ancaman imperialisme barat pada abad ke-19. Nasionalisme di Mesir merujuk kepada gerakan Islah, iaitu gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh Said Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Okey, jadi gerakan Islam, gerakan nasionalisme di Mesir ni tujuannya itulah dia nak orang Islam ni mempraktikkan atau mengaplikasikan amalan Islam dalam hidup. Itu dalam dari segi politik, pentadbiran ekonomi lah, dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Okey, jelas sambung. Gerakan ini menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Said Jamal ad-Din al-Afghani juga menubuhkan Al-Urwah al-Wuthqa untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Akbar Al-Urwah al-Wuthqa digunakan untuk menyebarkan idea pan-Islamisme. Seruan ini untuk penyatuan persaudaraan umat Islam bagi membangkitkan halangan peluasan kuasa barat. Idea pan-Islamisme ini digerakkan oleh Khalifah Abdul Hamid II dan mendapat sokongan umat Islam seluruh dunia. Idea ini mendorong kebangkitan Tok Janggut dalam menentang British di Kelantan. Terakhir, kita ke Jepun. Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun sendiri untuk... Nampak? Nasionalisme di Jepun pula berbeza. Yang tadi kat China rajanya lemah. Dekat Britain rajanya terlalu berkuasa. Tapi kat Jepun ni, gerakan nasionalisme digerakkan oleh raja sendiri. Sebab apa? Dia nak rakyatnya semua berusaha supaya dia mencapai kejayaan. Nampak berbeza setiap nasionalisme setiap negara. Untuk mencapai kemajuan bagi mengelak ancaman imperialisme barat. Gerakan pemulihan Jepun dilancarkan oleh Maharaja Mikado Meiji 1868 dengan penekanan pemodenan mengikut model barat. Prinsip dan semangat Bushido dijadikan asas nasionalisme. Pembaharuan dalam semua aspek mewujudkan Jepun sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Dapat disimpulkan, gerakan nasionalisme di India, Mesir dan China adalah untuk menamatkan penjajahan kuasa asing dan menuntut... Okey, jadi ini ringkasan daripada apa yang cikgu terangkan di video ni. Nasionalisme di India, Mesir dan China tak lain tak bukan untuk menentang penjajah barat. Perubahan politik seiring dengan pembinaan negara bangsa. Manakala, nasionalisme di Empayar Osmaniyah dan Jepun adalah gerakan pembaharuan bagi mengekalkan kedaulatan. Manakala gerakan nasionalisme di Empayar Osmaniyah dan Jepun untuk membuat
kemajuan supaya kekal merdeka, tak dijajah oleh kuasa asing. Okay. Jadi cikgu rasa itu saja untuk penerangan hari ini. Baik, ada soalan tak? Yang lain? Okey, ada soalan. Boleh buka mic, respon. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada lah. Kalau tak ada, kita tanya dulu satu-satu. Sakinah ada? Insyirah? Risibol, Rishigel? Ada soalan? Sakinah? Insyirah? Batuk lah pula ada. Ada tak? Tak ada Risibol, Rishigel, Anisha, Lizzie Hong, Ashwin, Tan Yu Hang, Ravindas, Wong Li En, Tak Muhammad ada, Iwan cikgu. Fitri. Tak ada Okey, kalau Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, terima kasih. Kalau semua tak ada, cikgu ucapkan terima kasih. Terima kasih. Iman ada. Okay, terima kasih kerana sudi menghadiri PDPR Sejarah hari ini. Okey, jadi untuk latihan pengukuhan, buku semua dah beli kan? Buku kerja dah ada kan? Betul tak? Dah. Buku kerja dah ada kan? Okey, nanti cikgu buka WhatsApp, cikgu snap gambar, kamu sila buatlah muka surat tertentu. Cikgu bukunya tak ada kat sini, kat bawah bilik cikgu. Boleh? Okey. Okey, jadi itu saja. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Alright, bye-bye.